Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama kali kita sama-sama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, kasih belah Allah pada kita pada petang ataupun bermula amalan kita ni. Allah tapih kita, Allah elok kita, ataupun kita panggil hidayah taufik kepada kita, boleh kita bersama-sama menuju kepada masjid untuk tunaikan perintah Allah dengan cara yang ditunjuk ajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kita boleh semaya berjemaah. Ini maha harga dia. Nak rayak tak boleh lah nilai. Jakoh kaki sejakoh tu dah darijat dalam jannah. Dan diampunkan satu dosa, dibagikan satu kebaikan. Ini janji kepada orang-orang yang menuju pada masjid, imarah, makmur. Siapa dia bawa kita? Allah. Sebab kita ni makhluk, sebut kata makhluk ni tak ada kekuasaan gapo, tak ada gapo. Makhluk ni perkara kena jadi. Benda hak kena jadi. Setiap benda kena jadi ni ada tukar yang menjadi. Yani Allah sebagai khalik, kita makhluk. Lepas tu makhluk takrif dia ni kena tupai khalik. Mana berhajat pada khalik. Dia tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi apa-apa. Ada apa satu? Setiap gori. Sebab tu hari ni juga Allah Ta'ala bagi kemudahan pada saya daripada perjalanan ni. Menang mari jauh lagi ni, mari hajai lagi. Allah bawa belakang ni, Allah jadi. Dia kata dia tak ada. Tapi semua takdir daripada Allah, kita tadbir. Tak nebe, tu email, tu kotik, tu bila. Jawab tak kuasa semua ahli kampung. Kita hanya wang rebuk ni panggil tadbir. Tapi kadang-kadang tadbir kita ni kalau tak betul dengan takdir Allah, dia tak berlaku. Pengalaman saya ni banyak kali janji situ, sanggup situ dengan tadbir, saya sendiri pun usaha. Tapi tak betul dengan takdir, ada macam-macam masalah. Pun nak rayak mula-mula ni dengan takdir, dengan izin Allah. Dan yang kedua, saya nak bagi tahu, saya nak minta izin lah sebab jumpa dengan orang-orang lama sini, tengok orang tua duduk bawah depan saya ni. Betul-betul kalau nak pakai kelimah bayar ni tak layak, tak sesuai, tak munasib. Sebab tak wadai, lebih kurang saya rasa lebih tua-tua lagi di segi pengalaman ataupun di segi ilmiah, di segi pengerbenan. Banyak-banyak perkara mana orang-orang tua belakang. Orang lama lah kerja, orang gerbel lah kerja. Tapi dalam kerja
Dakwah ni kita panggil muzakarah. Dan muzakarah ni yang masuk pada diri saya sendiri berhajat lah. Gapo saja yang saya nak muzakarah, saya sendiri berhajat. Nak takdihan. Tawajuh tuan-tuan semua ni we nampak kata saya berhajat. Baru ya sedap dengar sikit, bukan mengajar. Dia bukan nak ajar tuan-tuan. Muzakarah ni saya sendiri berhajat. Kalau bayar ni babul bayan. Tu nak hurai bayangnya peterangnya hanya ulama ataupun alim atas-atas kerja ni. Bukan semua orang yang mahir dan alim dan buat pengerbannya cukup lengkap. Kalau nak banding situ, tuan-tuan lebih layak orang lama, orang gerbek, orang letih dengan agama. Tapi apabila muzakarah, kita nak muzakarah supaya perkara kita nak muzakarah ni supaya masuk dari kita, boleh kita buat amal. Kalau bab pandai reti, tak ada bias penuh. Ulama pun kata begitu, bab agama ni tak ada bias pandai, tak ada siapa reti. Orang pandai, orang reti, mati belaka. Siapa dia? Nabi-nabi, sahabat, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sebab gapo mereka pandai, mereka reti, sebab jaminan daripada Allah. Semua ulama berani kata dia lah pandai reti. Sebab Allah puas hati, Allah redha. Allah kira saleh buat kerja agama. Bahkan Allah hantar Jibril mari suruh tanya puas hati ke tak? Percaya mai bahasa dia kata puas hati ke tak ni perbuatan aku atasmu ni. Allah guna siapa tahu tu. Ni orang-orang hak faham sungguh. Sebab apa mereka itu faham? Sebab mereka itu belajar. Tolak, kandok, usaha bersungguh yang mari situ belaka baru Allah Taala buka walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Saya dengar tafsir daripada almarhum tok guru saya masa duk ngaji kat Bukit. Allah akan buka ribu-ribu jalan bagi orang buat pengerbene usaha belajar bermujahadah bersungguh bertukus lumus atas jalan Allah ini. Sebab tu kita niat belajar belaka insya-Allah ni. Tuan-tuan, siapa saja yang Allah Taala khandak nak bagi kebaikan, kata Nabi, Allah bagi faham agama pada orang itu. Malam ni kita nak muzakarah tentang perkara yang mahal, perkara yang baik. Hak Nabi kata baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja Allah nak kandak nak bagi kebaikan. Hak ni hak Nabi cerita. Seseorang itu akan dapat kebaikan betul-betul benar-benar perkara yang baik. Apabila seorang dapat faham agama. Saya ayat atas ni sahabat dapat dah. Allah buka faham betul-betul. Sebab dia tolak, sebab dia belajar, sebab dia usaha. Sebab tu saya kata kebaikan yang ada pada kita hari ni, Allah pilih kita, Allah guna kita duk dalam medan belajar, medan tolak dah. Saya yakin ni seraman ni bakat mari ni hati tu memang dengan tolak, dengan berhajat. Tapi banyak lagi lah kita tak faham, kita tak reti, kita nak buat kerja, kita nak belajar. Pedoman hidup kita, pedoman belajar. Contoh bagi kita ni duk depan kita ataupun kita panggil belakang hak lepas dah. Orang-orang hak faham dulu. Orang-orang yang dapat jaminan, dapat salam, dapat pertolongan, dapat buka faham daripada Allah, yakni para sahabat. Siapa yang gerak-geri mereka itu, siapa yang bawa pimpin pada jalan belajar, Imamul Anbiya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena rojak kelik situ sebab dak kecek benda baik, kita nak pada kebaikan. Malam ni dengan izin, dengan taufik hidayah daripada Allah, Allah bawa kita. Lah tapi lebih-lebih lagi hak duk la jemaah. Hak guna diri, masa, harta. Betul-betul gerbai perah untuk agama. Ni satu jalan, panggil satu asbab. Hak Allah kata walladzina jahadu fina, bermujahadah. Bermujahadah di sini ya kaitan dengan bi amwalikum wa anfusikum.
Apabila dia guna diri, masa, harta dia ni kaitan dengan agama tu, orang mujahadah dengan agama. Sebab dalil orang dulu hak dapat Allah tukar bagi pahami, hak jahiliyah tukar jadi radiyah dengan mujahadah tu, bermujahadah di jalan Allah. Kita nak bani tak boleh. Kita nak pergi supa, ingatlah tak supa. Tapi tiru-tiru jalan panggil millah. Pengerbanan kita ni guna diri, guna masa, guna harta. Perah betul-betul untuk ad-din, untuk agama Allah, untuk fi sabilillah. Baru masuklah janji Allah akan buka ribu-ribu jalan. Allah akan buka pahami. Bak pentadbire, bak ilmiah, bak borihan, bak gapo pergaulan sangkum. Imaniyat Allah buka, ibadat Allah buka, muamalah Allah buka, muasyarah Allah buka, akhlak Allah bagi. Hak kata ribu jalan nak bila tak boleh, ribu-ribu jalan buka pahami. Pahami di segi agama dak ayat ni, patut agama saya sebut sana. Imaniyat hak mula-mula asah bagi agama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam au kama qala. Lepas tu masuk dalam ibadat. Lepas tu muamalah, lepas tu muasyarah, lepas tu akhlak. Tu agama kamil. Apabila sempurna 5 perkara ni, orang ni sempurna. Nak wis sempurna ni, dia duduk dipahami Allah Taala buka dia. Sebab tu mula-mula sekali hak orang sempurna dulu dapat gapo dia hak Nabi latih. Hak Nabi hajar, bawa mereka itu kepada belajar mujahadah talab, yakni iman. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, mengucaplah kalimah la ilaha illallah, mu dapat kejayaan. Ni kalimah iman dia panggil. Mula-mula Nabi bagi kepada sahabat. Tarik tawajuh. Hak mula-mula mujahadah yang ada para sahabat, juhud, orang panggil juhudun Nabi. Dia belajar atas kalimah ni, belajar atas ilmu, belajar ilmu panggil. Usul atas ilmu, belajar ilmu, muzakarah ilmu. Macam mana kita malam ni nak belajar ni? Sebab orang hak dapat fahami, orang hak reti, orang hak pandai, kita kata mati tu. Dia belajar hak ni dulu. Bukan sebut saja tu belajar dah, tu ibtida, mula-mula ya lafz perkataan lafaz ime tu la ilaha illallah. Tu kalimah ime baru. Tapi nak dapat kesempurnaan, nak bersih, nak cuci tu, dia kena belajar, kena buat latihan. Sebab ime ni perkara hak tak nampak tengok. Tapi kalau masuk dalam siapa dia saja yang boleh milik, dia nak tusu tak boleh. Kelimah tu memelah di lafaz baca tahu selalu dah. Orang ni berimej dia lafaz depan kita kata la ilaha illallah, memang dia berimej. Tapi nak tahu kata cuci kedak imej dia, bersih kedak, sempurna kedak, dapat hakikat kedak lagi, dia akan bertepuh dengan ujian daripada Allah Taala. Dia kena buat pengerbanan, dia kena buat kena mujahadah, kena buat latihan. Itulah latihan Imamul Anbiya kepada waktu mereka itu, yakni para sahabat 23 tahun buat pengerbanan atas iman saja. Hak iman saja. Duk latih waktu 23 tahun. Atas baca tu memang tak kena makan masa. Sebab para sahabat dia Arab. Nabi pun sebar kelimah untuk orang Arab ya. Masa Nabi tu dia duduk dalam Arab. Tak ada tubik luar Arab dah, bukan ajam. Pas kelimah iman dia mari dengan lafaz bahasa Arab. Hingga sikit dia lepas tangan. Kelimah iman ni bahasa Arab. Nabi hajar orang Arab, bukan ajam.
Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Orang Arab belakang. Kalau ajam dia kena terjemah weh. Kena royak makna dia dulu. Bahkan cara sebut tu pun tak betul lagi. Kena betul banyak perkara. Tapi orang Arab tidak. Dia reti serta makna, serta terjemah, serta kandak dalam tu. Sebab tu orang-orang Arab dulu, kafir Quraisy, dia tak sebut dengan mudah-mudah. Dia tak say. Seperti mana Abu Talib. Nabi daya beberapa kali bahkan wak mimpi, wak sebut mimpi. Nak wiat pak saudara dia sebut turut je untuk syafaat. Tapi dia tahu kata dalam ni dia kandak gapo, dia sebut la gapo dia dalam tu reti. Dia jauh senyap tak seroyak. Sebab dia faham kandak. Dia sebut hak ni bukan main-main dak. Dia kena tolak habis 360 ekor. Dia kena nafi habis kekuasaan dia, pangkat, harta, kekuasaan, kebolehan, kepandaian, bijaksana. La ilah. Dia panggil la nafi. Tak ada Tuhan lain, tak ada Tuhan lain. Rabb tu. La ilah. Tak ada kuasa. Hak kita kata kuasa hari ni, gapo kuasa? Ada dia kita jaya, ada dia kita senang, ada dia kita boleh buat segala-gala. Tu. La ilah. Tak ada ilah, tak ada. Illallah. Malaikat Allah. Sebab tu apabila orang-orang Arab dulu dia sebut, dia tanya Nabi selalu dah. Lepas tu nak buat gapo ni? Tak berani lah lepas pada tu, kena kira-kira lah. Dia kena belajar tambah lah. Bukan cukup sekat tu dah. Dia tahu dah kata, oh ni kena tolak habis dah. Nafi kekuasaan, nafi kekuatan diri sendiri. Ulama kata la ni supaya nak ambil pedai besar dalam dunia ni. Lepas tu tajam. Apabila sebut la, akid pedai yang besar ini pacung sekalian alam. Pacung perhabis, potong perhabis. La ilah, tak kuasanya. Bukan hak kita nampak dengan mata saja. Tak kuasanya Jibril, tak kuasanya Mikail, tak kuasanya Israfil, tak kuasanya alat senjata, tak kuasanya hukuman, tak kuasanya harta kekayaan, tak kuasanya puak ramah. Illallah, pacung habis. Tu nak cuci. Hak iman ni kelima iman hak mula-mula sekali. Nabi latih hak ni 23 tahun sampai bersih. Saya ayat dah kata apabila masuk hak ni dia nak tusuk alih. Dia supaya orang kaya. Kalau dia kaya mari, dia nak tusuk alih kata dia kaya. Dia adalah dalam kehidupan dia tu zahir tu orang kaya. Pakaian dia, brand, rumah, kedudukan, makanan, pakai harta benda, kenderaan, itu baik tak sama dengan orang miskin. Nak royak kata hamba ni tak ada duit, hamba ni miskin. Lah, nah mungkin. Sebab zahiriah dia ketubik. Sepatulah banding. Sepatulah iman. Seorang yang dapat hakikat iman, dia masuk iman dalam hati, nak royak kata, hamba tak beriman tak boleh. Satu zaman, satu kisah di zaman Nabi Musa AS. Masa tu raja zalim Fir'aun, laknatullah alaih. Dia ni mengaku Tuhan. Royak ke rakyat dia semua suruh perhamba diri dengan dia. Tak suruh perhamba dengan Allah. Dia tahu Tuhan. Hak Nabi Musa duk dakwah, duk royak kata Allah kuasa, makhluk tak kuasa. La ilaha illallah. Isa ruhullah. Musa kalimullah. Aku kuasa. Kata hidup mati daripada Allah. Aku boleh buat hidup. Aku boleh buat mati. Dia buat macam mana? Dia ambil orang, mari dua orang. Dia kata tengok, aku nak buat mati hak ni. Tapi dengan izin Allah juga. Dia pacung seorang. Hak ni aku nak hidup dia kata. Lepas. Bebas mu. Hidup seorang, mati seorang. Tak tu dia buat. Hak kata buat hujan. Allah turun hujan. Dia minta dengan Allah sebenarnya.
Dia minta dengan Allah, teriak, minta turun hujan, minta hujan. Allah beri hujan ke dia. Tu orang pakak mengaku dia tu. Banyak perkara lah kebolehan fisik dia Allah Taala bagi. Kaya dia dah. Tapi kebolehan banyak perkara Allah Taala lepas dia. Hujan pun dia minta dengan Allah juga. Saya dengar bayangan Malatul Jamil. Masuk orang kampung rakyat dia kata mau minta hujan. Tuhan. Kacau. Boleh buat segala-gala. Hujan aku boleh buat. Awak kena dia. Lari duduk dalam bilik dia menusuk. Nangis dengan Allah Ta'ala. Sebab Fir'aun ni dia worih dengan Nabi Musa. Seolah kata duduk dengan Nabi Musa. Dia galik apa ni. Megah dia, bangga dia tu dengan kaya. Asal dia ni, kisah dia ni duk curi kain kafan mayat. Orang mati dia duk curi jual hak tu. Tapi satu kali dia buat rancangan, nampak orang mati ramai ni. Dia duk tunggu di kubur. Ambil pasir. Orang mati kena bayar pasir masuk kubur. Pada satu ketika tu ada menteri juga mati, orang-orang besar. Tak ada lain negeri tu hukumat tak ada rabuk biasa ambil pasir orang mati ni. Orang kena bayar. Tapi apabila siapa dia duk tunggu kena pasir. Dia ni cerdik ni. Bijak fikir dia ni. Tu orang hak fikir, orang tengok orang bijak, orang tak bijak. Walaupun benda kau tak molek pun orang ni kalau kita tukar jadi kau molek, dia bijak. Boleh fikir setara ni. Satu mula ambil dia jadi menteri. Jadi pengganti dalam istana. Akhir dia tu jadi raja. Mewah dia, kau kaya tu bangga lah, besar diri dah. Siapa kata perintah habis sujud pada dia. Nabi Musa dakwah manusia kepada Allah, dia dakwah manusia kepada diri dia. Lepas tu kena buat boleh lah. Nabi Musa AS ada mukjizat Allah Ta'ala bagi. Dia tak ada gapo kali. Ada kekayaan, ada puak ramah, ada istana, ada hukumat tu ya. Tapi sengaja Allah nak wik dia, bangga dia tu, dia bunuh orang. Orang tak ikut siapa, pengikut dia ramai. Nabi Musa dakwah dengan kudrat apa ni, dengan mukjizat. Akhir sekali dalam istana, saya nak kata orang beriman nak tusuk tak boleh. Siapa dia beriman dia pacau. Tapi ada seorang duduk dalam istana Fir'aun ni beriman dengan Allah. Tapi tusuk. Tok Sewi tahulah, seorang hamba. Hamba tino tengok Allah Ta'ala ambil kait, tengok orang tino katik ni. Kalau ambil orang jatuh tak ada pelik, orang jatuh ni orang tengok atau kekuatan ada. Tapi Allah nak wipahai lagi, kata iman ni. Walaupun orang tino, dia boleh jaga. Hamba pula tu tak ada kuasa ke apa. Hamba ni duduk dalam istana. Dia beriman dengan Nabi Musa, dengan Allah. Akhir sekali jadi terlucuk kecek pe dia tu ubik latah kata Allah. Kejut orang dia kejut dia latah tu ubik benda hak dalil. Akhir seorang hamba ni berlafaz tu ubik nama Allah. Orang dengar belaka kata beriman dengan Tuhan Nabi Musa ni. Nak buat macam mana dia? Laporan kepada Fir'aun. Fir'aun panggil royak kat askar panggil. Dengan kata bertuhan dengan Tuhan Nabi Musa. Benar. Kecek benar lah. Sebab orang beriman dia tak kecek pelawak. Sebenarnya ulama kata untuk jaga nyawa boleh lagi pelawak taubat semula. Tapi tak. Orang tina ni royak benar. Tahu dah kata mati. Lepas tu bukan dia seorang. Orang tina ni ada anak dua orang. Hak dukung dah seorang, hak boleh jalan dah seorang. Fir'aun buat macam mana dia ni? Iman. Nak ukur dengan saya dan kita semua tu. Kita kena kecek hal ni. Kita kena bincang. Kita kena usaha. Kita kena kira. Sebab hak ni nak tupai dunia akhirat. Kejayaan manusia hanya dengan iman. Ambil askar dia pasal kawah. Kawah depan masuk ke minyak panah. Kawah besar lah. Masuk padai orang duduk dalam tu. Panah tengah duduk gelegak.
Ambil anak duduk berdiri, ambil dia orang tina duduk berdiri. Firaun kata kan, mung tukar kelimah, mung nafi kelimah ni. Hak Nabi Musa dah ajar, mung bertuhan dengan aku, mung selamat, anak mung selamat. Sebenarnya ulama kata masa tu, ya patah selamat dia. Firaun nak bertuhan dengan dia, lepas tu dia tobat semula boleh. Tapi ni iman. Hak nak tusuk tak boleh. Tahu dah kacau tusuk apa, nak tipu apa lagi. Tapi bukan mudah nah. Orang tina ni. Lepas tu hak sedih lagi, hak hebat lagi, dia kat tengok anak. Firaun kata apa? Kalau mu tukar, mu beriman bertuhan dengan aku, anak mu selamat. Mu selamat. Tapi kalau mu masih duk tekun dengan Tuhan Nabi Musa, dengan Allah, hak mula-mula anak mu hidup diri. Anak tu orang tak ada anak tak tahu. Orang ada anak nampak gambar. Tukar dengan nyawa anak, siapa boleh tukar? Tak ada. Ambillah nak ambil gapo. Tak ada orang tukar dengan nyawa anak. Tapi iman yang ada pada seorang tina yang lemah lembut. Askar pergi kaki ratang depan kawah, duk gelepah. Firaun kata, "Mu patisik, mu tolak tu, bertuhan ngaku kata, yo, aku turut mu." Selamat. Tapi dia kata gapo? Firaun, mu nak buat gapo mu buat. Sebab agama ni bukan hak sebenar. Mu palsu. Agama Nabi Musa adalah hak. Ni iman tu. Ni iman. Akhir kali askar lepas depan mata, terlucu. Budak kecil. Orang tina tu ni tak ada banding orang jatuh. Tekunnya, tegaknya, kerah hati dia. Masuk dalam minyak yang panas. Musik bertepik sepatah ya. Anak dia bertepik lai kawah. Sabar. Allah Ta'ala buka lah. Keimanan atas orang gerbel, atas orang yakin, atas orang cari kebenaran, dia bukan kesusahan lah. Situ Allah Ta'ala buka dah. Anak kecil royak kata sabar. Masuk dalam telinga, air mata setitik tak tubik. Firaun tengok ke dia. Seorang lagi hak tak dukung, hak ni lebih kasih lagi. Hak tak mana kecek gapo ni. Hak duk menyusu rapat dengan dada, duk peluk dengan dada gini ni. Firaun kata hak ni selamat, mu tukar. Firaun wi okak lagi dia. Tapi iman yang ada dalam hati seorang wanita. Ni iman hak saya ayat kata nak tusuk tak boleh. Iman. Benda hak tak nampak tengok. Tapi dia ada, nak tukar dengan gapo tak boleh, nak pandai tak boleh, nak tusuk tak boleh. Akhir sekali askar setak mai gantung depan kawah. Selamat mu tukar kelima. Firaun mu nak buat gapo buat. Nabi Musa hak, kamu pelesu. Yang kedua lepas turun dari kawah. Hak tak boleh kecek ni Allah buka juga. Sabar. Tak lama lagi kita akan bersama. Nampak roh keluar. Dengar suara kata sabar, kita akan bersama. Kau tambah 2 kali ganda. Keyakinan dia kau tambah. Orang beriman ingat kesusahan bukan Allah nak buat nyanyi dah. Gambar ni nampak nyanyi. Tapi tambah keimanan yang ada pada ibu. Ada pada seorang yang beriman. Nak tusuk tak boleh. Maksud saya nak ayat tu ya. Nak tusuk tak boleh. Hari ni supaya tu juga orang beriman. Ia tak tukar. Kalau betul-betul iman dengan Allah, ia tak tukar dengan benda. Hak ni anak dalam dunia, anak dengan mak lah. Hak Allah buat banding kekasih dia, bukan banding dengan seorang penega kasih pada harta, seorang kaya kasih pada harta, seorang hukumat kasih pada pemerintah. Dah. Sebab hak tu bukan. Dalam dunia ni kasih. Hak tinggi sekali kasih ibu kepada anak. Tapi dengan iman, ia jauh lagi. Sebalik jauh tu Allah Ta'ala tak sia-sia lagi. Allah tambah keyakinan ni. Kau mana ni? Fir'aun masa lagi yang 3. Mung juga selamat. Hak ni tak selamat dah. Mung selamat. Okak ada lagi. Fir'aun. Mung nak buat apa buat? Tak tukar. Askar ke? Kata kalu. Mung nak tukar 5? Okey. Aku nak minta sekarang. Mung nak minta apa? Lepas pada aku mati dalam kawah ni, aku nak minta tulis aku dan anak-anak aku 2 orang, jangan becek. Minta sipir sekali. Tahu tu ya orang beriman. Minta tulis anak dia, tulis dia supaya kambuh sekali. Firaun kata tak apa. Akhir sekali dia juga
Dilepas masuk dalam kawah. 2 beranak ni, 3 dengan mak ni masuk dalam tu. Hancur tinggal tubik tulai, pecah dengan isi. Itulah Firaun cabut ambil sipel. Di mana ni kisah dia? Palestin. 2000 tahun lepas pada tu pula Nabi SAW hijrah dengan Jibril, dia panggil Isra Mi'raj. Masa Mi'raj ni di Palestin. Masa berangkat itulah Nabi kata, Jibril, aku bau syurga ni. Sebenarnya nu syurga nu dekat dengan Arash nu. Sebab 7 lapis syurga, Nabi kata 7 lapis itu Jannatul Firdaus, duduk atas sekali, atas pada Firdaus Arash. Perabung Jannatul Firdaus adalah Arash ilahi. Geno baru naik ke bumi bau syurga ni. Jibril kata, Muhammad, 2000 tahun dulu bawah ni ada tempat sipel tulis hamba Firaun dengan anak dia. Bau syurga dah. Ni iman tuan-tuan. Dia tak tukar dengan apa-apa pun. Dengan anak pun dia tak tukar lagi. Itu iman yang masuk sungguh. Sebab tu hari ni tuan-tuan saya nak kecek hak iman. Sebab Tok Guru saya pesan lemah hak mana kena kecek waktu. Tapi ada hari nak muzakarah. Umat akhir zaman saya juga iman ada naik turun. Bahawa takut sekali hak Nabi kata pagi beriman petang jadi kufur. Sebab iman ni, iman hadut kecek. Hak ni hak Allah perintah ya ayyuhallazina amanu ni. Surah Usaimin. Hak ni hak Nabi buat majlis iman di masjid, di rumah, di kedai, di pasar, jumpa kat jalan le kebun le pasar. Mana-mana. Sahabat-sahabat semua buat majlis iman. Ya bahaya. Hak naik turun tu boleh kira lagi hak cabut tu. Inilah tahrikul iman, hak dalam kerja kita ada usul lah ni. Hak kita panggil jemaah dakwah tabligh. Tapi sebenarnya ini tahrikul iman. Besar ni. Kita duk gerak iman, duk harakat iman. Sebab perkara ini mahal. Perkara ini harga. Tak ada orang beriman bila dunia hak kita duk sayang ni tak pakai dah. Tak usah kata dunia 7 lapis langit, 7 lapis bumi, Allah peracur habis. Boleh hak tak biasa sebar. Cahaya matahari hak duk bagi cepatullah ya berapa tahun kita beranak dalam dunia duk bagi. Tu cahaya matahari yang Allah Taala bagi kepada orang beriman. Cahaya bulan yang Allah Taala bagi pada beriman. Nizam dunia Allah pusingkan orang beriman. Sebab apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada orang beriman bila dunia nak maju, orang kaya, orang kedai, orang nak milik dunia, gapo saja pun. Hari tu tak pakai dah. Allah Taala kata kullu man 'alaiha fan. Fana semua, fana hancur belaka. Langit, bumi, bulan, bintang, segala-gala makhluk, benda kena jadi. Allah Khalik, Allah cipta, Allah yang kontrol. Allah nak beracau bila hari mana habis orang beriman dalam dunia. Ni duk kacau ya nak nampak harga tu, harga. Hari ni duk mana iman tu? Maujud ke matlub? Maujud seperti kita ni. Semula jadi, lahir daripada wilayah orang beriman, lahir daripada kampung orang beriman, lahir daripada keluarga orang beriman, lahir daripada perut ibu orang beriman. Kita baru orang beriman. Tapi iman ni iman maujud. Kalau kita tak buat mujahadah, tak buat usaha, tak buat latihan, iman ni hak Nabi kata al-iman yazid wa yanqus, ataupun iman hak cabut ni, iman hak keluar masuk ni. Sahabat dia dapat iman matlub sebab dia bermujahadah, dia latih, dia belajar, dia usaha. Siapa buat medan week dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam latih. Sebab tu hari ni tuan-tuan medan kita ni setiap orang beriman. Wahai orang beriman semua, tugas tahrikul iman setiap orang beriman kena bawa. Setiap orang beriman kena tekun, kena pikul, kena usaha. Kena bawa. Sebab tu Syekh Ilyas tak nama tu kena pada tempat dah tu. Aku tak panggil dakwah. Dia panggil dakwah orang takut. Sebab orang kita tak berani. Berdakwah, nak dakwah buku ke apa? Dakwah ni Nabi sahabat. Memang kita kena tiru. Kita nak belajar kerja Nabi, nak tiru Nabi, tiru sahabat. Kan saya ajak ni nak tiru sahabat. Tiru sahabat, gapo sahabat buat? Gapo Nabi buat? Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Ad'u ilallah. Tu dakwah. Sahabat bawah ni, pergi di China, pergi di Urdun, pergi di Jordan, pergi di Yaman, pergi di mana-mana tak bertaburai dalam dunia ni. Bawah ni, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Tu dakwah.
Tapi bukan sekat tu saja, bukan cukup sekat tu saja. Ada lagi belakang. Kunu mislana. Kunu mislana. Jadi supaya aku duk jadi deh. Ucap kelima mu jaya. Okey, ucap kelima saja. Mu tiru aku sahabat atau tiru gapo? Imaniyah, yakin tiru aku lah. Ibadat tiru aku lah. Muamalat tiru aku lah. Muasyarat tiru aku lah. Akhlak tiru aku. Kunu mislana, mislana. Ni orang dakwah. Sebab tu hari ni kita kalau tak kelima tu, kalau berani lagi kau, ada arah lah. Sebab tu jadi takut, kita pun tak berani. Lepas tu orang jadi takut. Itulah kecek peh hari ni mari macam-macam nak dakwah apa tak reti, jahil. Tak mana. Kelimah tu tinggi. Pas silap kita perbuatan, semua orang tengok, semua orang kata, semua orang fatwa, semua orang pakar hukum. Sebab dakwah. Kalau kita panggil tahrikul iman, pakak-pakak gerak iman, pakak-pakak harakat iman, pandai dengan dia, baru tak pandai dia, baru gerak iman baru. Kita tengok orang jemaah tahrikul iman peling, misalnya tak kena dengan usul. Pandai dengan dia, dia duk belajar. Pak orang nak mari pun, duk gerak, pakak gerak, aku cek diri lah. Kalau sebut kata dakwah, ni hikmat kecek pe Maulana Ilyas. Syekh Ilyas, hikmat hak dia bagi boleh pakai sampai sekarang. Tengok dia kecek dulu lah. 90 tahun lepas. Kalau ku nak tak gerak kening, jemaah tabligh orang panggil dakwah-dakwah ni, tahrikul iman. Harakat. Baru kita tak rasa bimbang, aku perlu orang dengar je aku juga tak sebenar mana Kalau dakwah, kadang-kadang saya seperti saya kecek awal tadi, tak sesuai kamu mari tengok nak dakwah apa dia sendiri tu berapa hari baru. Ada gapo lah diri dia nak dakwah aku. Dia tak boleh terima hal dah supaya saya nak dakwah tak. Tapi saya tahrikul iman. Harakat iman kita bakal nak gerak macam mana kita? Nak usapat matlamat hak kata hakikat iman. Syekh Zakaria tulis dalam kitab dia iman saja ni cabai banyak. 70 cabai lebih. Kingkan sakasyah, iman kisyah bahasa Urdu. Cabai dengan iman. La ilaha illallah kelima iman. Muhammadur Rasulullah tu cara iman. Kalau beriman tak ada cara Nabi, tak ada Muhammadur Rasulullah, tak sebenar iman. Cara tak ada, dia ada cabai cara dia. Semaya tu gambar orang beriman, hadis Muslim, riwayat Muslim. Kata Nabi perbezaan farq orang beriman dengan tak beriman tengok di semaya. Kalau dia tak semaya, dia ada kelimah, dia bukan orang beriman. Ya gambar kena tu baik orang beriman ni. Cara hidup dia kena tu baik. Lepas tu perjalanan kita hidup ni ada jalan kita. Jalan manusia ni tah dunia ada dua, jalan kanan dengan jalan kiri. Jalan kanan ikut kehendak Allah, kehendak Rasul. Jalan kiri ikut hawa nafsu syaitan. Sebab kita orang beriman nak jalan ke mana? Orang beriman kena ikut kehendak Allah, kehendak Rasul. Sebab tu orang beriman kena belajar. Kena ambil tahu gapakah kehendak Allah, gapakah kehendak Rasul. Bukan ikut rasa kita nak buat. Dalam rumah tangga ya ada kehendak kita. Lepas tu lagi ada kehendak Allah, kehendak Rasul, hak Nabi ajar. Dalam pemerintah, hukumat, ya ada kehendak kita. Hukumat bukan tak salah, ya ada cara Nabi. Ada kehendak Allah dalam hukumat, dalam rataban. Kehendak Allah nak gapo dalam pentadbiran. Kehendak kita nak ke mana? Hari ni kita bawa ke mana? Bawa pemerintah keluarga pergi ke mana? Bawa pemerintah negara pergi ke mana? Dalam perniagaan ada kehendak Allah dalam tu. Sebab perkataan Imam Ghazali, perniagaan satu ibadat, tijarat ni satu ibadat. Ibadat yang ada kehendak Allah, kehendak Rasul dalam tu. Kalau berniaga kita ikut kehendak Allah, kehendak Rasul jadi ibadat. Kalau pentadbiran kita ikut kehendak Allah, kehendak Rasul jadi ibadat. Kalau kita menikah kahwin duduk dengan keluarga ikut kehendak Allah, kehendak Rasul jadi agama ibadat. Kalau ikut kehendak nafsu dan syaitan, kita tak sebenar iman. Sebab tu perjalanan orang beriman kena ikut kehendak Allah, kehendak Rasul. Kalau ikut hawa nafsu bukan orang beriman. Ni saya kata tak sebenar lagi saya ni. Nak mengaku kata dakwah tak boleh, ni musyawarah saya tak sebenar lagi ni. Kena belajar belaka. Wahai orang beriman, berimanlah. Pertama belajar iman, belajar semaya, belajar sunnah Nabi, belajar hukum hakam, belajar kehendak Allah, kehendak Rasul. Sebab tu ilmu yang sebenar
Setiap orang nak wi faham kehendak Allah, kehendak Rasul. Belajar wi faham. Kalau belajar tahu, kita tahu banyak hari ni. Tahu kata dengan anak kita kena tadbir ke mana. Dengan isteri kita nak bawa ke arah mana. Kadang kita pakai nafsu. Kita tak pakai kehendak Allah, kita pakai kehendak kita. Kita tahu. Hukumat, kita tahu kehendak Allah, kita tahu kehendak Rasul. Kalau kita bawa kepada nafsu, makna kita tak pakai kehendak Allah. Kita tahu, kita tak pakai. Tak faham. Dalam jual beli, tijarat, dalam perniagaan, kita tahu hukum Allah, kita tahu cara Nabi. Ni nak ayat tebak orang tahu, saya tahu. Tapi kalau berniaga, dalam jual beli, dalam dalam apa ni? Muamalah jual beli ikut kehendak kita, tipu sikit tak apa ni. Tusuk ke aib sikit tak apa Tusuk aib dalam jual beli kita. Bahang sekali tak apa, sekali ni laba tak boleh rugi teruk kalau tak bahang. Tu kandak kita orang panggil hadap kiri. Orang ni tak sebenarnya ni. Bukan kalau tambah gi kok bahau, gi kok penipu, gi kok khianat amanah. Ni sudah. Sebab sahabat tanya ya Rasulullah, orang berimej hari ni kait tengah imej. Orang berimej zina ada tak? Boleh ada? Ada, boleh. Ho sakta hai mungkin. Orang berimej curi, ada tak? Ada. Orang berimej kecek bahau ada tak? Nabi kata Allah. No, mungkin tak boleh jadi. Sebab imej dengan bahau tak boleh duduk sekali. Setengah ulama kata kalau yang mati tengah-tengah dia duduk bahau tu, orang ni cabut imej. Imej tak duduk sekali dengan orang bahau. Pelawak. Ni kena tahu ni. Kehendak Allah, kehendak Rasul, kehendak nafsu. Dua, kanan kiri. Kanan jannat, kiri jahannam. Lagu apa sebut gitu? Kanan iman dan kehendak Allah, kehendak Rasul. Kiri nafsu dan syaitan. Hari ni kita dan umat pergi ke arah mana? Hak ni hak kita kena belajar. Belajar siapa faham kehendak Allah, kehendak Rasul. Belajar ni jalan ni, perjalanan ni orang berimej. Ni cabai duk sebut ni cabai imej. Saka, kingkan saka. Belajar kelima. Belajar apa ni? Cara imej, cara orang berimej. Muhammadur Rasulullah. Itu baik gambar orang berimej. Jaga semaya. Jalan we betul orang berimej ikut kehendak Allah, kehendak Rasul. Kena menuntut ilmu. Kena percayakan imej dia tu. Orang berimej ni ada cahaya, ada nur. Apa? Hati dia tu takluk dengan Allah Ta'ala. Tak boleh galik, tak boleh lalai dengan Allah. Imam Ghazali juga kata zikir satu ibadat. 10 ibadat baru sepenuh ibadat hak Allah royak buat manusia ni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak lain tak bukan jin dan manusia, Allah Ta'ala buat untuk ibadat. Mufassirin tafsir tulis ai liya'rifun, kena kenal Allah. Ibadat ke apa? 10 perkara. Semaya, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran, berniaga, saya sebut ni dah zakah. Berniaga, dakwah. Ni duk belajar dakwah. Tahrikul iman pergi kepada dakwah. Gerakkan iman dulu supaya Nabi gerakkan sahabat, hatta sahabat pergi di Cina, hatta sahabat pergi di Yaman, pergi di Urdun untuk dakwah. Dakwah ni ibadat untuk umat akhir zaman. Sembilan, jaga hak jiran. Hak jiran ni ibadat juga. Ya kena belajar belakang ni tuan-tuan ni. Belajar dalam ni sifat ni ada dalam ni. Yang ke-10, iktibat sunnah. Turut sunnah Nabi. Belajar wipahel ni, ibadat kita hari ni kehendak Allah, kehendak Rasul. Hati kita kena takluk dengan Allah supaya nak masuk dalam ibadat kita. Sebab kalau hati kita tak ada zikir, ibadat kita semua kosong. Hadis Imam Bukhari mula-mula sekali. Innamal a'malu binniyat. Amalan kita hari ni buat gapo duk di niat. Saya ayat dah ni, berniaga pun niat betul. Pemerintah pun niat betul. Menikah pun niat betul. Sunnah Nabi ni kalau niat tak betul jadi punah. Nikah sunnah Nabi, tapi banyak orang niat punah. Menego jadi ibadat, tapi niat tak betul jadi khianat. Tipu khianat sebenarnya dalam ibadat tu ada iklan di pada masyarakat nanti bagi orang menego masuk syurga tanpa hisab.
Puak nego duk tunggu. Puak syahid, puak ulama, alim, puak mana agama lah. Ahli Quran, hafiz, qori fil jannah ada juga. Sekarang lah ni puak menego duk mana? Sebab tu Imam Ghazali sebut menego satu ibadat untuk umat. Tapi nak betul tu lah. Kehendak Allah, kehendak Rasul ke kehendak kita? Kehendak Allah jaga zakat, kehendak Allah jangan kecek bahau, kehendak Rasul jangan penipu, jangan khianat dalam berniaga. Kehendak nafsu nak laba, nak kaya, haram pun tak apa, penipu pun tak apa. Hak ni sudah punah petai lagi email. Tak sebenarnya email selalu dah. Zikir ni untuk apa? Untuk ingat, latih hati kita ingat kepada Allah. Dalam pentadbiran, dalam hukumat, dalam kerajaan, dalam berniaga, dalam nikah kahwin, dalam rumah tangga, dalam kampung, apa saja. Bahkan dalam semaya kalau tak zikir tu saya tak terima. Puasa tak zikir, hak ni hak Imam Syafi'i ni, innamal a'malu binniyat, ambil ni. Ambil asmaya tak sah, tak ada zikir. Dia pun zikir tak ingat tu Zikrillah, ingat kepada Allah. Asal Melayu kita ingat. Ingat tu tak weh. Zikir dah tu. Kalau orang tua tak ingat tu tak nak buat gapo-gapo, berzikir. Kita pakai lafaz zikir ni takut kita tak faham. Kadang-kadang panggil zikir, nak ada wasbah lalu nak zikir. Bukan. Nak ada wasbah dulu nak zikir. Kadang-kadang kita sebut atau zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Hak tu lafaz, alfaz. Zikrillah ataupun zikrullah yang mari sini. Kata sini nak ingatlah. Kata Maulana Ilyas, orang zikir mulut ni. Zikir duk di mulut, wasbah musing mulut je. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bukan ya kau rapat dengan tu ya kau jauh. Kalau hati lalai, mulut gerak nama Tuhan, orang ni bukan kata kau rapat, dia kau lalai, kau jauh. Kena wasbah duk musing, dia ni duk nipu orang lagi. Ni dah ni zikir mulut orang panggil. Wasbah duk tangan, mulut duk ngangak-ngangak sebut nama Tuhan, subhanallah, mata lilak-lilak, cara tu hati tak tawajuh. Ingatlah bukan lari tak sewi zikir, tak sewi wasbah. Kalau sekadar duk di mulut, orang ni kau jauh. Hak ni dah wasbah duk tangan sekalipun, mulut kata Allah sekalipun, dia boleh tipu orang lagi. Sebab dia kau jauh dengan Tuhan, dia tak ingat ke Tuhan. Dia nak rabah lah perniaga nak senang atas ke dunia saja, nak mewah, nak benda ke benda dalam depan hak nampak mata, hati dia terlupa kepada Allah. Zikir besar tu hak Syekh Ilyas tak dalam sifat ni. Tok sewi kita lalai. Dalam semaya, dalam puasa, dalam haji, dalam zakat. Tak ke haji mabrur tak kecek dah. Niat sikit je. Dengan atok ke buat bangunan baru tahun ni pergi haji masa nak terah hotel je, hotel ke apa terah. Gi nak terah hotel, gi nak terah makanan baru dia mau kata nu. Saya hok klik nak royak tu makanan sedap, hok menu baru hok arak. Nak pergi makan kambing bakar di arak. Haji dia tak mabrur dah. Tu zikir. Betul ni hak molek nak keluar zakat, nak semaya, nak puasa, nak buat haji, hati tu takluk dengan Allah. Hak ni hak Syekh Ilyas tulis dalam sifat suruh kita latih setiap hari ni. Lalai tak leh. Selawat saja. Hak tak tawajuh pun tak apa. Tak khusyuk tak apa selawat. Asal gerak mulut ya Allahumma salli ala Muhammad. Selalu dah Allah Taala selawat, malaikat selawat, rahmat turun pada orang selawat. Zikir tak leh. Selawat gerak mulut apa dah. Tapi zikir serta dengan hati. Hak ni kita nak belajar ni. Cahaya iman duk di zikir. Sepenuh iman ni cabai iman saya duk kecek mana ni. Nak sepenuh iman kita, hati kena ada taklukat dengan sama saudara. Hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Ada ikat dengan manusia, dengan Allah, hati kau jangan putus dengan manusia. Sama saudara jangan putus tu Sebab sempurna iman kita ni kaitan dengan manusia. Hak ni kerja dakwah duk gerak tu ni. Semaya sebenar, puasa sebenar, zakat sebenar, haji sebenar, bab taklukat dengan manusia tak sebenar, tolak habis akhirat Isa. Sebab Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan Nabi kata tak beriman nak hidup mana kita. Semaya nak sakut apa? Iman ni lah nak bawa anak koci dia. Segala ibadat. Pada tak sebenar iman Allah tak beli. Sebab tu kasih saya sesama kita. Kasih saya sama saudara. Kasih saya dengan keluarga. Kasih saya dengan jiran.
Ibadat tu. Kasih sayang tu imej, padu ke jiran tu ibadat. Sebab tu sepenuh imej seseorang kamu apabila ada kasih sayang antara satu sama lain. Mana cara tuan-tuan kita nak buat ni? Kalau dak Allah tak belajar, tak bermujahadah, tak kacau, tak usah, tak mari mudah-mudah. Benda semua belajar. Sahabat belajar. Saya ayat dah siapa yang jadi guru pada sahabat? Imamul Anbiya Muhammad Mustafa Ahmad Mujtaba. Nabi bawa sahabat tu latih. Bukan sepenuh sekaligus sahabat. 23 tahun. Masa Saidina Umar duk mengetah tu ada lagi sahabat duk minum arak. Tapi kasih sayang Saidina Umar ni jaga. Mula silap juga Saidina Umar silap. Duk tadbir wilayah negeri dia tu, telajak bimbing umat takut dia dirusak. Jadi masuk dalam cari keburukan. Duk jalan jaga keselamatan, tapi nampak pelita duk cerah satu rumah sahabat, saya tak ingat nama. Hayatul sahabat ada saya Yusuf tulis. Hadrat Khalifah Umar bin Khattab. Apa duk cerah lepas tu gengeta tengok. Duk minum weh. Pakai lopak selalu. Prop masuk dalam rumah, gak pergi. Mu duk kaya. Mu minum arak. Mu tak tahu ke haram. Dia ni pun ya di khabar. Tang setik ada lagi. Panggil setik ya ada. Wah, paling pergi Umar. Mu salah juga wahai Umar. Apa Umar apabila orang ni, orang kaya ni, orang minum arak ni. Haram arak. Masa Umar jadi khalifah. Mu juga salah. Aku salah dengan Tuhan Esa ya. Tapi mu 3. Umar senyap. 1, mu cari keburukan saudara Muslim. Cari buruk ke orang, cari ke rumah orang. 2, mu masuk dalam rumah tak minta izin. Masuk apa rumah orang? Bukan hidup sedang, hidup usuk tu dalam rumah dia. Mu masuk apa? Seolah kata pergi. Yang 3, mu tak bagi salam. Umar dengar tu, ambil kain subek. Ada sahabat seorang lagi duduk luar. Guru dia mari. Kikir kain subek. Teriak. Takut publik suara derah. Jadi misok tu seduk. Tubik. Dia ni pun jadi dek. Selamat dia. Tapi sesal. Sudah aku. 80 hotel Umar kena royak korang. Dia tobat selalu malam tu. Nak royak deh. Kesilap peda, pemimpin pun ada, rakyat kampung pun ada masa Nabi ni. Sepenuhnya tak mari sekaligus. Tapi dengan kasih sayang, dia buat dengan kasih sayang tu, sengaja cerita ni nak jadi taklimi umat. Hayatul sahabah ni pedoman hidup umat akhir zaman. Siapa kiamat? Dia ni pun tak berani masuk dekat. Umar pun tak panggil. Lepas pada tu tak ada kata gitu. 2 orang mari cerak dah kata dia ni kaya minum. Mungkin turut mari masuk istana, masuk mari kensan lah. Mudah kata dia raja khalifah. Dak demo ni pun tak masuk dekat. Lama. Banyak hari duk main jauh-jauh. Hari tu pun jadi berdebat, jadi berjumpa sekali. Umar pun tengah duk tarik orang ramai. Dia pergi mari lalu duk jauh-jauh saya masuk dekat. Umar nampak dia. Umar tengok, mari panggil mari sini. Dia duk jauh. Kata sudah aku. Hari ni pecah Rusia. Umar panggil duk dekat dengan dia. Umar headlingos. Mari sini. Umar bisik kata apa dengan orang ni, orang minum arak dulu. Jok hari tu hak aku tengok mu minum. Sampai hari ni aku tak biasa cerita pada siapa pun. Aku senyap tak biasa royak kau orang. Dia nunduk takut Umar buka Rusia. Dia tu pun dengan kata gitu, alhamdulillah mujur. Dia kata Umar aku nak cerita juga. Lepas pada hari tu mu tengok aku minum, mu igat aku, jak hari tu sampai hari ni setitik pun aku tak biasa minum arak. Alhamdulillah. Dengan kasih saya pakak fikir buat baik belaka hok ni tak buka keburukan orang, hok ni pun taubat dah dapat kebaikan belaka. Allah kena orang tusuk keburukan orang. Allah tak kena orang buka keburukan orang. Siapa buka keburukan orang atas dunia ni, Allah akan buka keburukan dia juga hingga atas dunia ni pun dia malu. Akhirat depan orang ramai daripada masya Allah buka juga. Siapa dia tusuk keburukan saudara Muslim, selimut tutup. Orang ni Allah tusuk keburukan dia atas dunia dan juga di akhirat nanti.
Sebab tu kita ada keburuk ke belaka. Tak bisa salah langsung. Manusia ni bakal salah. Kalau Allah buka ke aib pejak ada akhir balik sampai hari ni. Tak nak gimana lah. Ni bukit akhirat lagi tah dunia. Hak tu Nabi kata akhirat dia malu utuh muka. Naik kelik semula utuh. Muka atas dunia ni kadang-kadang kita cerah rasa pucat merah, nak tak muka tak kena. Cerah. Akhirat esok depan orang ramai manusia semua Allah akan buka. Siapa? Orang buka kubur ke orang. Sebab tu hari ni deh, kasih sayang ni dia panggil suci iman kesempurnaan iman, kamil. Tanda kasih ni kebaikan kita kena bagi, kejahatan kita kena sekat, keburukan kita kena tusuk selimut. Hajak kepada kebaikan, kita kena usaha sekat-sekat. Ni tanda kasih ibu pada anak, suami pada isteri. Gambar tu, bini kita tak kaya kita nak buka rahsia keburukan. Suami kita tak kaya kita nak buka. Anak kita tak kaya kita nak uci. Orang kapung duk ngepek belakang, setengah kapung anak biar ni. Masuk tinggal kita rasa kena. Tok nebel main mengadu kat pakcik. Anak tu lari-lari tu nampak telajak. Rasa kena. Mari nak murih tok nebel. Awak anak kita, anak dia. Benda tak molek pun kita sokong. Kita pokpong orang panggil. Ni kasih saya orang panggil. Sebab tu saya duk banding dengan ibu dengan ayah ni. Ya bakal dunia ni kasih yang sungguh ni. Hak lain kasih pelsu. Kalau lupi dengan lukna anak tangan. Ya tekah boleh tupai ya. Tekah makan sedap hera molek ni lupi kita, ni lupi kita. Boleh tinggal lupi kita. Habis perayut orang panggil. Pun perayut tak ada. Nak tupai tak boleh lah. Sengai jauh lah. Gantung lupi lain pula. Kasih. Nampak jatuh jihad dah dia ni. Nampak tak boleh pergi dah ni. Gantung dengan lupi lain pula. Ni dunia. Kasih saya. Hak sebenar. Ibu dengan anak tu. Tidaklah tak banding kasih pada hamba. Sebab tu hari ni. Siapa jaga bak kasih saya ni. Orang ni sebenar ni. Dengan saudara ni kasih saya. Dengan jiran kasih saya. Dengan saing. Dengan siapa saja. Kalau pemimpin dengan rakyat. Kalau sekapung dengan jiran. Kalau isteri suami. Kalau ibu bapa dengan anak. Mana tanda dia? Bagi agama. Selamatkan dia daripada benda-benda tak baik. Inilah kerja dakwah. Duk ajar latih ni tuan-tuan. Sebab cara Nabi juga. Nabi ajar nak tak. Aku nak royak. Sahabat takut apabila sebut tak sepenuh email ni. Nabi tanya nak tak. Nak wis sepenuh. Nak wis email. Kamu sepenuh. Cara nak wis timbul kasih sayang. Sebab tak akhbirni ya Rasulullah. Cuba royak cara. Afshus salam bainakum. Musibah saleh. Ni tabligh, ni tahrikul iman, ni kerja dakwah duk jalan tuan-tuan. Lama kita butuh beberapa bulan lepas yang cerita berlaku tempat kita. Okey tempat itu seluruh dunia. Hari ni Allah bagi kemudahan semula tuan-tuan. Geraklah. Salam, kalam, ta'am. Di mana tempat kita pergi sebab salam, kecek yang baik, lemah lembut. Hanya kecek agama, buat majlis email di masjid, dalam rumah kita juga dengan anak isteri ni, kalau dalam usaha kita ni panggil taklim rumah. Taklim rumah ni panggil buat majlis email, nak timbul kasih saya, anak dengan agama, isteri dengan agama. Lepas tu di kampung kita, suti kampung ni nak buat macam mana? Ziarah lah kampung, muzakarah di masjid seminggu sekali. Orang Tina tak ada. Orang Tina kumpul juga satu tempat yang lindung, tempat molek lah. Boleh jaga amanah orang Tina mari, muslimah anak dara ke apa mari, beri pun satu tempat, ada baca hadis Nabi, buat majlis email juga. Muzakarah email, kecek email sebulan sekali, ada tarikh bagi wanita le kampung. Ni orang kasih saya. Nak buat macam mana orang Tina wanita tempat kita selamat, nak buat macam mana wiwairun semua tempat kita selamat, nak buat macam mana jiran kita selamat. Inilah amalan dalam dakwatut tabligh ataupun tahrikul iman saya kecek. Syekh Ilyas garis-garis buat tertib wasilah wik kita ni untuk belajar ni lah. Jaga email kita, wi zohirnya gambar email, cara email, wi bersih email, wi sepenuh email. Bersih email ni maknanya keikhlasan kita tu. Hak ning tak boleh royak orang. Allah yang tahu. Kena latih semua. Kita buat gapo le kampung ziarah orang ke, bagi tolong siapa ke, anak yatim ke, hati kita tu tok semua kerana Allah. Peripun kita malam ni pun tak ada gapo kita nak sepenuhkan email kita. Nak hidup amalan masjid, nak hidup le kampung amalan ziarah. Ulama kandak nak orang kecek. Semua hari ni nak kecek benda ni. Sebab lama kita putus kat setahun. Masa wikrit dah lepas. Tak ada le rumah. Hak ada, hak lain le kampung habis.
Setengah-setengah tepat. Alhamdulillah hari ni Allah Ta'ala buka. Saya nak tazkiyah waktu yang malam ni nak minta deh. Kita kembali semula. Sucinya email kita. Deh. Witubik kelimah kita ada dah. Gambar witubik. Yang ni Muhammad Rasulullah. Cara-cara email. Gambar witubik semaya berjemaah. Anak-anak muda kita bawa pada masjid. Anak-anak dara semaya dalam rumah awal waktu. Orang tino semua semaya awal waktu. Ni gambar-gambar orang berimail. Paplak orang panggil. Nishan tanda dia. Lepas tu perjalanan kita kena betul habis. Anak-anak muda dalam kampung kita betulkan ni belaka. Jalan orang beriman. Jangan turut nafsu setan. Buat majlis ilmiah ada orang mengajar ke, maktab ke, dari kampung kita ada mengaji Quran, mengaji. Mana ilmu? Menuntut ilmu kena belajar Jangan duk kata kau orang dakwah aja tak mengaji orang dakwah. Siapa kata dakwah tak mengaji? Kita duk tengok orang hak baru-baru keluar lagi ambil dia kutip mari. Kita duk tengok hak tu. Cuba ambil pegu orang hak tak mengaji sama-sama tak mengaji dua kerja sekali. Hak ni latih wi masa untuk agama, hak ni dak langsung. Apa beza lah tu? Bab baca Al-Quran, bab semaya, rukun fi'li qalbi qauli. Orang hak latih sok-sok 3 hari 40 hari, ya ada perubahan. Oh, dok ngaji hak tu sok dia ngaji fadail, masail kena ngaji ratik. Siapa lari? Dalam dakwah tak ada lari masail hari ni, tak ada baca kitab Pergi mana-mana bayar apa dia ni. Kalau buka kitab Fadail Amal, hadis nama doa kata sahih kata cerita tak tahu mana lah tu cerita ulama cerita ke apa. Tu faham lah. Masa tak boleh ambil doa. Ni buat cerita dongeng tak boleh tapi Fadail tak apa. Perkataan Imam Nawawi untuk targhi orang Fadail lah Fadail. Fadilat ni doa pun tak apa. Tak salah. Hadis doa siapa dok kata hadis plesu ni tanggungjawab. Doa ni pahal dak sakut bawa dengan apa? Sakut bawa dengan riwayat. Di sisi Allah tak boleh tahu hari ni riwayat ya. Riwayat ni doa. Hatu tara tu ya. Sebab apabila sakut bawa dengan riwayat doa, nak ambil waktu ber hukum tak boleh. Ambil hadis doa buat fatwa tak boleh. Waktu ber hukum tak boleh. Tapi fadilat boleh. Siapa kata salah? Siapa kata ambil hadis doa riwayat tarikh orang fadilat orang haram? Siapa kata? Imam Nawawi kata boleh. Sebab tu hari ni kita wi fadilah berasa kata nak buat, pas nak buat tak pandai, dak kena nak buat ngajah. Kena kita dah dah. Tanya alim le kampung, tanya ulama kampung kita. Kalau budak-budak atas pergi mengaji, kah tua dah nak mengaji tak boleh, belajarlah satu demi satu. Sahabat ngaji janggut putih rambut ubai dah, jadi hafiz jadi alim, dia belajar. Bukan kedua, tak apa dah aku nak taubat tinggal hak dulu pakai kedua ribu tangan tak belajar, tak boleh. Kena belajar. Belajar cara mana? Ni kita nak belajar ni. Di masjid kita ada alim, tanya dia. Nak buat gapo jangan buat putus sendiri, jangan gaduh. Tak apa, asal buat tak boleh. Allah tak terima kalau buat ngajah. Asal buat rajin dia ni semaya Isra'. Pukul apa ni pukul ne katalah subuh tak habis lagi rajin telajak sembahyang sunat. Tak kena. Kita kena belajar nak buat macam mana tu. Sebab tu khandak Syekh Ilyas ni kerja dakwah kita ni bab sifat yang kena mujahadah. Dalam dakwah ni hak mula-mula tu baiklah kampung ada macam mana orang tu baik. Tapi khandak aku Syekh Ilyas kata dalam jemaah dakwah ni aku nak 2 orang wid dah. 1 alim, 2 hafiz. Kalau nak peratur berjalan ni, aku nak tak alim depan, tak hafiz belakang. Tengah tu mari ya. Hak mata merah, mata kerah, hak aliut titik tu. Mari duduk tengah tu. Alim betul masail, hafiz qori betul baca Lepas tu wi fadilah. Wak ni rajin nak buat apa? Nak ngaji Quran, nak baca, nak semaya. Nah, tanya hak ni. Ha nak betul amalan, sahwatan semua cuci hari halal. Ni alim. Tu kehendak Ilyas. Tapi ibtida yang mari dengan tak pandai berlaku. Spot-spot kita lah. Orang dia beci buku tu dulu mari dengan tak pandai belaka tapi dia tak nampak ibtida dengan intiha. Duk kaca tengok gambar tu. Tengok katalah intiha hafiz berapa ratus ribu tempat kita sekolah, hafiz berapa ribu sekolah. Khatam Bukhari berapa tempat. Orang ingat hadis ribu-ribu hadis berapa tempat kita dengan 10 surah dengan fadhil amal. Nampak lekeh-lekeh hadis doa cerita saya tak nafi ada doa dalam tu. Ada cerita alim ulama dulu hasmaya hang ambil asmaya bukan hadis cerita alim ulama tapi dengan cerita ni orang belajar semaya orang kasih pada semaya. Sebab apa saya kata ambil belakang mata merah mata kerah saya besok bawa jemaah hak ai beliau belenyo
Ayah dia bui mana tolonglah ambil pergi tak apa sore ni. Serah ke dakwah. Nampak dakwah 40 bab orang gila. Ambil pergi titik terlupa, terosak terlupa baik duit. 40 hari alhamdulillah. Duk lah tak lain buat halqah gerak semaya, bagi semaya kok betul tak betul bawa. Sikit alhamdulillah. Siapa awak kelik orang tua peluk titik air mata. Siapa boleh ngaji pondok? Aduh, suruh pergi ngaji tak say alia yak belanja pondok ana nak terima tapi dakwah terima. Mata yak kaca tengok ke guru ke babo piye nak terima pondok mana nak terima orang alia titik tapi dakwah terima. Memanglah kena orang kata dakwah jahil. Sungguh tak erti apa kalau dengar ulama usul kita bayar. Hok mula-mula tazkiyah dulu. Maya-maya je dengar fadilah. Fadilah semaya sah pertama boleh pala gitu. Prok hidup sah pertama. Buat orang takbir prok, ya takbir selalu dah. Takbiratul ula. Buat imam takbir yang kedua prok dia rokok. Maya-maya. Tu dia dakwah. Tara ni hemu dakwah. Nak buat anu. Tak usah kata nak semaya mayat tekah ia belum keluar. 5 waktu tak tepuk. Jemaah dakwah tabligh bawa dia gitu ajar fadilah. Dia tengah-tengah duk belajar baru. Mah orang mati lah kampung. Selalu sah pertama dia. Jaga takbiratul ula tak tinggal kata imam Allah. Yang kedua sujud dia, rokok. Salah tak salah dia. Tapi akhir dia jadi apa? Ya berubah sikit demi sikit. Sebab tu saya kecek ni sebenarnya tak nak kecek dah cerita 40 tahun dulu. Tapi lo ni ada lagi. Mai hidup kecek hadis doa sahih ada lagi. Kecek buku po orang tak semaya tahu apa ribu orang lagi tempat itu. Tino dedah orang tahu apa ratus orang lagi apa. Maaf ni kalau tepung adik-adik kita, adik-adik saya lah ke. Saya tak bisa kata, saya tak bisa hina. Orang duk main TikTok, saya tak bisa jomti. Orang duk main gapo, kaya mabuk saya bawa pergi keluar. Adik-adik saya Allah akan tanya mu boleh gapo mu dak ilmu mu reti mu pandai mu jadi asbab kebaikan gapo kata kamu pandai kata yo kata ke werung tu jahat werung ni karuk pemimpin tu karuk pemimpin ni jahat we kaya tak keluar zakat we kaya ni bakri pandai kata yo asbab kebaikan mu biasa gerak apa perkara kamu pandai mu guna hikmat lah we werung boleh mari semaya guna hikmat lah we kaya tu tobat keluar buat zakat pergi haji mu pandai mu guna lah we retino tutup aurat lah kampung. Bukan tunjuk kata pok dia tak ajar pera tak pandai TikTok asal tino geletik-gelenya. Bukan cara tu Nabi sallallahu alaihi wasallam orang nak masuk Islam, royak kata tak semaya, Nabi kata tak apa, mari dulu. Ucap kelimah dok aku. 3 hari Nabi kurang lah saja. Lepas ada 3 hari Nabi kata kelikmu. Ya Rasulullah, hamba tak kelik selagi tak ajar semua Islam. Mula royak kata Islam terima tak semaya. Nabi kata tak apa, mari duduk. Tengoklah kita Hayatus Sahabat. Hikmat Nabi dapat jahiliah tukar radiyah. Sebab tu dakwah yang sebenar kasih saya itulah dakwah. Kasih saya dengan werung, kasih saya dengan kampung, kasih saya. Ya dakwah dak lah tu dah. Kalau dakwah tak kasih saya, fatwa orang bercakap orang. Ni bukan dakwah, ni khianat. Dakwah adalah akhlak. Akhlak itulah dakwah. Akhlak dengan orang maaf ke orang. Nabi maaf kau orang Yahudi duk kata tak bayar hutang. Nabi kata belalah, bayar dah apa bayar pula apa salahnya? Suruh sahabat bayar. Buat nak sahabat nak bayar tu je. Orang Yahudi kata asyhadu alla ilaha illallah. Benar, aku tahu sifat muka Nabi dah, tapi akhlak selagi aku tak nampak. Hari ni aku nak cek yang kata tak bayar, aku nak tengok tahu mana Muhammad akhlak comel. Dengan maaf Nabi orang Yahudi masuk Islam, ni akhlak. Kalau kita dakwah tak maaf kau orang, duk denda masih kata kau orang, tak ada akhlak, bukan dakwah. Dakwah akhlak tu dakwah dah. Keluar tu wasilah. Duk kampung tak ada keluar tapi akhlak comel, orang kena ke dia ni, kecek dengan dia, orang suka mari masjid, tu dakwah. Duk dengan dia tengok muka dia ingat akhirat, wasa nak buat baik, wasa malu, tu dakwah. Akhlak adalah dakwah, dakwah adalah akhlak, maaf adalah dakwah, dakwah adalah maaf kau orang. Bukan denda, bukan sumpah, bukan fatwa. Kita belajar mana keluar 4 bulan di mufti tu fatwa orang habis tak sah semaya lah harai lah bid'ah sesat dah lah.
Bukan dakwah 4 bulan wasilah, 3 hari wasilah, 5 amal wasilah. Hak sungguh nak yakin dengan Allah, hidup kita cara Nabi, semaya kita kamil akmal, ilmu faham kepada Allah kepada Rasul, hati kita takluk dengan Allah, hati kita kasih sayang sama saudara, amalan kita bersih ikhlas kerana Allah, dan kita sedia setiap masa dengan agama Allah. Agama rusak mana kita nak pergi tapung, agama rusak mana nak pada kita labbaik ya Rasulullah. Pengorbanan yang ada para sahabat, hak kata labbaik ya Rasulullah, tu mujahadah para sahabat, tu dakwah. Kita nak hak ni tuan-tuan. Walaupun kita sepenuh dah, ya bukan sepenuh belakang lah dunia ni. Masa Nabi, masa sahabat Umar, Usman, Ali, 3 suku ya pemerintah. Tak ada kata kamil. Tak ada masa Nabi, masa sahabat, masa apa ni khalifah yang mana komplit. Hak maju sekali 3 suku dunia pemerintah Islam. Lepas tu hak tu lebih lagi tanggungjawab tu. Allah beri tanggungjawab. Supaya tu hari ni Allah bagi ilmu kita, Allah bagi kita jaga masjid, Allah boleh buat ibadat. Ya ada lagi orang-orang hak mana tak mari masjid. Tugas apa? Tugas saya dan tugas kamu. Sebab tu bakat niat belaka insya-Allah. Buat dengan kasih saya tu jangan kata kena tak supa ni kena gitu, jangan ada. Betul ya kita cara Nabi, perintah Allah cara Nabi. Selagi tak khilaf dengan perintah Allah cara Nabi, buka wilwah. Syekh Zakaria tulis syiak lah kitab ni. Kalau baca dia acak sikit tengok molek tu. Ya buka peluah kita duk sepik. Tengok orang tak dakwah belaka. Kita je dakwah apa keluar, orang lain tak keluar. Muazzin dakwah. Yang ni tak ada geng mana. Sayyidina Umar wayak sendiri. Kalau aku tak jadi khalifah, aku nak jadi muazzin, nak duduk di masjid. Orang ber 12 tahun masuk syurga Nabi kata. Gini dia kata orang tak keluar tak masuk syurga. Alim hak duk tulis kitab tu juhud dia tu. Tu dakwah dengan hujung kalam. Tulis fatwa, tulis tafsir, tulis apa, tulis ilmu-ilmu yang kita boleh belajar. Tu dakwah. Orang tak boleh duk kampung kelik duk jaga agama kalau masa sahabat tu, duk di Jordan, duk di Urdun tu, kubur duk di Jordan tu. Tu dakwah. Pergi bajak, pergi pisah masa sahabat tu. Yang jaga agama tu pendakwah. Sebab tu hari ni kita duk buat wasilah tu tuan. Kalau berdakwah duk bercikuk orang bukan dakwah. Kalau dakwah duk dendam bukan dakwah. Kalau dakwah rusak akhlak bukan dakwah. Punya wis penuh Syekh Ilyas buat tertib, keluar, beki, mujahadah, islah diri, usaha jadi asbab hidayah. Nak pergi keluar 3 hari, orang bayar hidayah. Saya duk berjalan banyak negeri, hidayah setiap negeri kecek hak ni. Islah diri nah, beki diri nah. Pergi di Pakistan kata, beki diri nak islah diri. Mungkin keluar ni islah. Pergi di India, orang India kata islah. Weh, bila nak sebenar duk beki semua? Kita tak sebenar. Hak sebenar Nabi dan sahabat. Sebab tu hari ni tuan-tuan niat belajar semua. Siapa mati. Dakwah ni belajar satu wasilah untuk belajar iman, belajar yakin, belajar sunnah Nabi. Kita kena belajar siapa mati. Hak Allah kata aminu kama amanan nas. Berimanlah kamu. Ya ayyuhallazina amanu aminu. Orang beriman belajar iman. Tahu mana? Aminu kama amanan nas. Sahabat nu kama amanan nas. Siapa tepuk dada tengok orang apa ni? Aku support Abu Bakar, aku support Umar. Tak ada. Saya yakin kata tak ada orang mengaku kata support sahabat. Apa? Allah suruh kama amanan nas. Makna maksud di sini kita kena belajar siapa mati, usaha siapa mati, buat gas semua le kapung buat walaupun orang habis dalam kapung mari sejik. Jalan. Amalan ni amalan islah kita. Amalan silaturahmi bukan amalan mengajak orang semaya. Buat taklim orang dengar belaka dah. Buat situ amalan ni amalan nur. Kalamullah, kalamur Rasul nak masuk dalam hati, dalam telinga kita, wi cahaya dalam hati. Bukan kata amalan ni untuk orang dakwah, orang tak dakwah, orang beriman semua kena usaha, kena tarik. Sebab tu niat belaka dia saya duduk dalam apa ni? Dalam kerja ni berapa hari baru ya. Duduk belajar ni. Tapi serah diri ke markah, serah diri ke mesyuarat. Cara mana nak buat, serah duduk belajar betul tak betul tu Allah yang tahu. Sebab tu kecek pe saya ni mungkin ada silap, ada tak betul. Tuai-tuai tapih ambil molek ni. Selagi mana tak betul dengan kehendak Allah dan Rasul, tak betul dengan hadis Quran, jangan pakai. Kadang-kadang tubik dengan nafsu, kecek cerita ni. Hanya malam ni suruh ambil hak kehendak Allah, kehendak Rasul. Perintah Allah cara Nabi. Hadis dan Al-Quran saja ya agama. Luar pada tu panggil tambah masuk dalam semangat jadi asbab. Hak kait dengan agama kena dah kata hadis Quran ni. Cara Nabi dengan perintah Allah tu ya agama. Luar pada tu bukan. Lepas tu hikmat nak pergi pada agama tu macam-macam orang buat dah. Kita jangan nafi hak orang.
Perbuatan, hikmat tu maksudnya akhlak. Akhlak juga agama. Saya sebut 5 perkara: imaniyah, ibadat, muamalah, muasyarah, akhlak. Sebab tu tuan-tuan, hari ni maksud saya raya nak buka luah, jangan sepek tu ya. Peluah tuan-tuan dengan siapa, dengan wairung, dengan pemimpin, dengan adik-beradik, dengan orang kampung, dengan keluarga, anak, isteri, peluah rahmat Tuhan, tinggi peluahnya syurga Allah. Lepas tu bawa dengan kasih sayang. Salah silap bakal maaf, tak betul bakal beki. Ulama ada yang fatwa sendiri. Rujuk pada ulama. Ulama yang mahir perkara yang tertentu. Bab dakwah ni kan, bab tabligh, ada ulama tabligh. Hak yang mahir, wi masuk, hak yang gerbel. Hak alim sungguhlah. Perapat dengan dia, tanya dia masail. Tanya dia masalah. Bab fadilat ni baca sendiri tak apa. Baca untuk gemah hati kita, wi rajin, rasa nak tu. Bo nak buat cara baik mana? Perapat dengan alim ulama hak mahir. Jangan tanya rata orang sama-sama tak erti tak leh. Ada pasal orang gaduh royak dengan mudah-mudah tak tahu sahabat. Hak dia takut 3 perkara. Jadi pemerintah hak tahu orang Islam, jaga harta anak yatim, fatwa hukum agama. Sahabat takut. Saya baca lagi kitab saya Yusuf. Gaduh-gaduh nak royak orang tanya orang jawab selalu. Sahabat tak? Masa sahabat, kadang-kadang tabi'in duduk sekali, sahabat kata tanya dia lah sebab dia mahir di segi ilmu fiqh. Sahabat tu darjat tinggi dah. Hasan Basri masa tu dia lagi. Kalau nak gapo tanya Hasan Basri. Buku gapo tak berani nak fatwa. Pas kita jangan gaduh tu hari ni jangan gaduh. Dengar cerita gapo orang kecek gapo, ambil tapih, tanya ulama yang tertentu, hak mahir sungguh. Jangan dengar ambil fatwa, dengar ambil pakar. Sebab saya juga duk kecek, jangan pakar semua. Gib betul molek, tanya alim, tanya ulama. Kalau betul dengan hadis Quran saya kecek pakar. Kalau tak betul, nasihat saya kata betul saya kata. Sebab hari ni saya belum tentu. Saya dah kecek semua. Kalau silap saya lebih dahsyat pada kamu lagi. Sebab saya orang kecek. Nabi kata orang kecek ni lah mula-mula Allah tendai di akhirat. Kalau kecek saja untuk nak sedap mulut koyak korang, untuk nak koyak korang kata murti mu pandai mu tahu, untuk nak kata korang. Hak inilah mula-mula sekali Allah perintah malaikat suruh tendai waliyazubillah. Sebab tu hari ni kita pakat perakau ni pemuda wairung pemimpin tolong hari ni alhamdulillah saya jumpa dengan Ayub, dengan pemerintah, dengan Tok Menir, dengan Tok Nebel, dengan apa pakat perakau wairung pak kita, pakat pimpin kampung kita, wilayah kita, negeri kita dan umat ini. Kita buat sekadar mana hak kita boleh buat dulu deh. Di kampung kita jaga kampung kita. Lain kita gerakkan kampung, wilayah, negeri. Bahkan kita niat ni seluruh dunia. Sikit lagi akan buka-buka kan kita niat. Saya nak tazkir belah-belah ni. Tempat 1 bulan 3 ni ada Joe. Tapi bukan takazah royak we tahu. Doa supaya selamat. We Allah Taala buka kemudahan. Bukan takazah hak markah royak suruh pergi dah. Tapi royak kata negeri luar buka wak Joe tahun ni. Mana tak ada gapo dah lah ni lah kita tempat kita ni kita gerak kerja cepat-cepat lah. Maksud Joe ni ya betul jemaah, ada jemaah hantar mari, tempat kita sejid tak ada nak masuk, tempat kita yang mai prom siap. Jemaah nak duduk mana? Tempat demo ni sekali tazkir 1000 2000 jemaah, ada 5000 jemaah 4 bulan. Hatta seluruh berata dalam dunia. Negeri mana hak boleh masuk ya hantar mari. Sebab tu saya kata partner, apa 1 sampai partner bulan 3 bulan Mina. Dia ada Joe istimak di Railway. Istimak orang lama. Mungkin kalau negeri kita buka bila jemaah siapa? Saya haraplah masjid-masjid tempat kita ni tolong siapa pada Tok Imeh kata deh. Lepas tu kita kecek dengan Tok Nebel tempat teh Tok Imeh. Tara mana dah masjid kita boleh terima gedak jemaah luar negeri. Buat siap cepat-cepat deh supaya rahmat nak turun. Kadang-kadang ulama mari bukan kata awam biasa seperti kita. Kadang-kadang alim ulama syekhul hadis, hak ingat hadis ribu-ribu hadis. Mari tempat kita. Hak luar negeri ni ada alim ada ulama. Sebab tu medal untuk terima ni lah ni puak kita deh. Gerak le kampung buka masjid, taklim minggu wanita, taklim rumah wi kemah. Apabila ada takazah baru gagah untuk terima. Semua niat belaka insya-Allah. Moga-moga kecek pe saya ni panjang lebih kek dah ni sebab saya mari jauh ni setiap pergi jauh saya kecek wi panjang sikit sebab mari jauh dah kalau kecek pendek-pendek jadi tak habis. Nak mari bila tak tahu, doalah supaya Allah terima kecek pe saya, terima kamu semua yang dengar tak ada dengar. Saya nak tupai juga majlis kamu malam ni masya-Allah ada orang lama, ada punam, ada budak hafiz, alim bersama saya ni. Tolong tak ada tangan amin bersama saya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama ta'aluhu wa salli ala Muhammadin kama ta'aluhu faf'al bina kama ta'aluhu innaka alut taqwa wa ahlul maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kuipune majmuk kami malam ni asbab maghfirah pertama kali. Maghfirah ampunlah pada kami dan pendengar semua ya Allah. Segala dosa hakmu tahu ya Allah, walaupun malaikat tulis dah mumaaf musapuh hingga kata malaikat pun lupa di akhirat nanti. Oh Allah, kami banyak sangat jak dibalik sampai
sekarang, kalau tambung depan ni ya Allah banyak sangat dosa kami. Tapi aku harap ya Allah dengan Rahim, Karim, Hanan, Mannan, Ghaffar, Jabbar, maaflah pada kami ya Allah. Aku tahu azab pun mu azab mu tak laba pun, mu maaf mu tak rugi ya Allah. Maaf pada kami, maaf pada pemuda wilayah kami semua ya Allah. Maaf pada pemimpin kami semua, maaf pada wanita muslimah semua ya Allah. Memang ada salah bab perdah, memang pentadbir juga ada silap. Memang ayah ibu ada lepas dengan anak keluarga. Oh Allah, kesilapan memang ada belaka. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Ya Allah, kami nak taubat dah ni, duk gerak ni ya Allah. Beripun setiap beripun kami nak istighfar, kami nak minta keampunan daripada Engkau ya Allah. Maaf kepada kami dan maaf semua adik-adik kami ya Allah. Seperti mana Nabi minta doa juga, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maaf juga orang kampungku ya Allah. Aku nak pakai doa Nabi, doa maaf kat aku, maaf orang kampungku semua, maaf sayang aku, adik-adik sepupu, anak, isteri, keluarga, ayah, ibu, sayang jiran, orang tepi rumah, wairun pemuda muslimin muslimat. Oh Allah, jangan mati seorang pun adik-adik kami dalam keadaan berdosa walaupun sazarah. Aku takut dosa kena basuh, kena bakar ngak api neraka di akhirat nanti ya Allah. Moga-moga selamatlah anak muda dalam wikrit dalam dunia sekarang ni ya Allah. Hari ni nak celak mata mana selamat tak ada ya Allah. Aku nak jatuh kaki hadap ke mana nak selamat tak ada ya Allah. Apakah lagi anak aku baru dah besar ya Allah. Kalau dunia dah jadi gini ya Allah, gapo nak jadi ya Allah. Hari ni maksiat dah mengatasi ya Allah. Dalam masjid pada masuk maksiat, dalam rumah dah masuk maksiat. Oh Allah, oh Allah, aku nak duduk mana, aku nak celak mana, anak aku tengah dah besar pakai anak dara ya Allah. Aku takut hak Nabi aku bagi tahu alamat kiamat kau dekat, kau rapat, kau siapa, anak-anak jatuh dah hormat kesayangan lebih pada pok anak tino wa hamba dengan mak ya Allah. Dah berlaku dah dalam wilayah aku, dah berlaku dah dalam keluarga, dah berlaku dah dalam kampung aku. Oh Allah, kesian belah pada zaman aku jauh dengan Nabi 1000 tahun ni, kesian belah pada ibu bapa ya Allah. Jangan lagi menyebabkan anak-anak mereka buat sakit hati. Kesian belah pada zaman kami pada ya Allah, jangan ada isteri-isteri yang deraka. Pada adalah ya Allah suami yang zalim, pada adalah pemimpin yang zalim. Oh Allah, oh Allah, dulu ada orang zina, dulu ada orang minum arak, tapi masa Nabi dia cari jalan dapat taubat, dapat maaf hingga masa hidup lagi ya Allah. Seorang budak yang keras lidah nak mengucap tak boleh, Nabi ugut mak dia suruh maaf je, nak bakar atas dunia mak dia maaf selalu. Oh Allah, hari ni mak tak ada nak marah, tapi dengan nafsu kadang-kadang anak tu kasar sangat, dia marah, dia mengepek ya Allah. Gerak hati ibu semua boleh maaf pada anak ya Allah. Gerak hati suami semua boleh maaf pada isteri. Gerak hati ulama, alim, guru semua boleh maaf pada anak murid. Gerak hati semua anak-anak murid boleh minta maaf. Gerak hati isteri boleh minta maaf dengan suami. Gerak hati anak-anak boleh minta maaf dan istighfar dan taubat dengan Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tangan siapa duk tak ada hak mu kena aku cuma aku dosa, aku jahil. Aku tupai sore borong berapi hak amin mereka ini ya Allah. Hari ni mengupu aku dalam masjid, akhirat kupu pula bawah naungan arasy Engkau ya Allah. Hari ni mu becek aku dengan anak isteri tak ada masa, tak apa kerana agama, tapi akhirat esok jangan becek aku lagi ya Allah. Jangan asing aku anak isteri ayah ibu bapa dalam jannatul firdaus. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 birahmatika ya arhamar rahimin.